Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wassalam tuan-tuan dan puan ini boleh sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana tuan-tuan kita dapat berhimpun dalam satu majlis ilmu pada malam ni, walaupun saya tak nampak tuan-tuan secara fizikalnya. Yang nampak cuma nama-nama saja, itu pun yang type apa-apa kat sini komen dari tuan-tuan ada kesempatan tolong share video ni dengan teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan dia menjadi jariah ilmu, kerana Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andai seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah dengan apa yang kau usahakan, maka ia lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Baik tuan Jadi meraihkan hari jadi seorang daripada peserta kita, followers kuliah kita yang setia pada malam ni, Dr. Noaziah. Yang mudah-mudahan Allah berikan kepadanya umur yang panjang, keberkatan, ketaatan, kesempatan untuk melakukan amal soleh, dikurniakan keturunan yang mulia, dikurniakan kebaikan dunia dan juga akhirat, kemurahan rezeki, jauh dari penyakit dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pada malam ni mengambil kesempatan atas usaha beliau untuk menghimpunkan kita dengan mempelajari satu kitab. Hadiah kita untuk Dr. Noaziah pada malam ni, yang merupakan teman sentiasa dalam kuliah kita di Facebook ini. Muaz Fani Ahmad, Lili Osman, Nasirun Ori, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemenang kuis yang memperolehi tafsir Ibn Katsir. Nampaknya beliau berbesar hati, dengan rendah hatinya ingin mewakafkan tafsir Ibn Katsir itu kepada mereka yang lebih memerlukan. Kerana beliau telah memiliki tafsir Ibn Katsir, maka beliau mewakafkan hadiah kemenangannya itu pada seorang teman lain. Ya Allah, hebat-hebatlah teman-teman kita dalam Facebook group ni. Bagi tuan-tuan yang belum lagi memasuki grup kita Telegram Sahabat Ustaz Zahazan, tolong masuk kerana ada banyak informasi yang kita share dekat situ. Jadi terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan, beri semangat kepada saya untuk meneruskan kuliah ni yang kita telah mulakan lebih dari setahun sejak PKP yang pertama dahulu. Moga Allah mengangkat daripada kita ujian ini tuan-tuan, musibah ini. Jadi dalam hadis mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna asabathu sarra'a syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabar fa kana khairan lahu wa laysa zalika illa lil mu'min. Alangkah menakjubkan keadaan orang beriman itu, kerana apa saja yang dia dapat, dia mendapat pahala di sisi Allah. Kalau mendapat musibah, maka dia bersabar, baginya pahala. Kalau mendapat nikmat, dia bersyukur, maka baginya pahala. Tiadalah nikmat sedemikian melainkan kepada orang beriman sahaja. Jadi tuan-tuan, pada hari ini iman menjadi nipis, ibarat kulit bawang. Maka sebahagian daripada mereka telah pun terjebak dalam perbuatan-perbuatan seperti membunuh diri, melakukan perkara-perkara yang tak mampu difikirkan oleh seorang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Sedangkan saudara-saudara Islam kita di Palestin pada hari ini berkorban menghadapi hari-hari yang sangat sukar dengan ketiadaan orang penting di sisi, sama ada suami, isteri ataupun anak-anak, dan mereka tabah. Walaupun kesusahan mereka jauh lebih teruk daripada kita tuan-tuan tapi nampaknya dalam keadaan iman yang begitu nipis seperti kulit bawang ni tadi, ada segelintir daripada umat Islam sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang haram, termasuk membunuh diri tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka taala. Apa kita nak buat Jadi pada malam ni sebagai satu tanda penghargaan, hadiah kepada Dr. Noaziah yang telah pun menghimpunkan kita semua dalam buku Bidayatul Hidayah yang dihadiahkan kepada teman-teman. Maka kita doakan untuk beliau keberkatan, keafiatan, kesihatan, kebaikan dunia dan juga akhirat beliau dan juga keluarganya. Jadi kita bacalah kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, sebagai penghargaan kepada yang menyambut hari jadi pada hari ini. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, saya teringat seorang ulama besar bernama Ibn Qayyim mengarang satu kitab yang penting, namanya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kitab ni beliau karang dengan sempena kelahiran anak cucunya. Bila mengetahui daripada anaknya bahawa beliau mengandung, maka Ibn Qayyim tanpa berlengah lagi telah pun menyiapkan buku itu dengan harapan 9 bulan berlalu. Maka terhasillah buku Tuhfatul Maudud yang hebat itu, kerana ia merupakan hadiah datuk kepada cucunya. Kata beliau, atuk tak punya wang untuk bagi pada engkau cu, maka atuk tulis buku ni, mudah-mudahan bagi orang yang bacanya engkau ada pahala, kita sama-sama ada pahala. Itulah mentaliti sifir berfikir orang-orang beriman
Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Maka pada hari ini kita mendoakan kebaikan untuk sahabat kita, terutamanya menyambut hari jadinya. Seperti Dr. Nur Azia, mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita di akhirat besok bersama dengan para salihin, para siddiqin, para syuhada, para nabiyin. Kalau saya tidak ada dalam kumpulan itu, jangan lupa cari saya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi pada malam ni sebenarnya kita dah berada pada bab penghujung sekali daripada kitab Bidayatul Hidayah. Iaitu pada muka 140. Penekanan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah adab-adab bergaul dengan kenalan. Ini kenalan yang kita temui dalam hidup amat luar biasa sekali, tuan-tuan. Kita jumpa kadang-kadang orang dalam Facebook, ya. Kita jumpa orang kadang-kadang dekat mana-mana tempat lah, dekat majlis perkahwinan dan sebagainya. Maka orang-orang ini kita temui dalam masa yang terbatas. Maka bagaimanakah tindakan kita? Seperti yang telah kita bincangkan bab yang lalu, ya Suhairi, ada orang yang menyebabkan kita dapat pahala dan ada orang yang menyebabkan kita menjadi berdosa. Maka yang mana satu pilihan kita, tuan-tuan? Jadikanlah setiap detik yang kita lalui dalam hidup ni menambah pahala di sisi Allah SWT. Jadi bagaimana fungsi kita dalam bersahabat atau berkenalan orang yang kita temui dalam hidup itu bagi menambah pahala akaun akhirat kita. Jadi kata Imam Ghazali, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab yang mulia ni, moga Allah mencucuri rahmat ke atasnya dan beri kepada kita manfaat atas apa yang kita baca di sini, ya. Berhati-hati dengan mereka kerana kamu tidak dapat melihat satu keburukan kecuali daripada orang yang kamu kenali. Manakala seorang sahabat, dia adalah orang yang bantumu, dan orang yang kamu tidak kenali pula tidak beri apa-apa kepadamu. Sungguhnya seluruh kejahatan itu datang daripada kenalan yang menunjukkan persahabatan melalui lidah mereka. Jadi bila kita lihat dalam Facebook sebagai contohnya, orang itu kita tak kenal pun, tapi kita lihat dalam Facebook kenyataan-kenyataannya, kata-katanya, kalau kita menyampuk mungkin menyebabkan kita berdosa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Umpamanya pada hari ini bila melihat keadaan keadaan yang berlaku, sebagai contohnya, tuan-tuan, bila berlaku komen yang diberikan kepada isu-isu berkaitan kesihatan, kita yakin bahawa doktor-doktor dan juga Kementerian Kesihatan melakukan yang terbaik, para pemimpin kita melakukan yang terbaik. Kita sebagai orang biasa-biasa yang tidak punya apa-apa ilmu, pengalaman dalam pengurusan berkaitan dengan pandemik ni, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi ada pihak yang memberikan ulasan-ulasan yang kadang-kadang kita baca ada munasabahnya. Tapi kita tak tahu, tuan-tuan, mana satulah yang betul. Tentulah bagi pemimpin, mereka ada polisi yang tertentu, disyurakan, dimesyuaratkan. Maka kita dalam konteks itu tak payahlah bagi komen apa-apa. Kerana kalau kita bagi komen, takut nanti komen kita itu mungkin menyokong satu pihak, sedangkan kita tidak tahu mana yang betul. Ini maksud Imam Ghazali. Jadi bila kamu berkenalan dengan siapa saja sekalipun, lihatlah, jadikan dia peluang untuk kamu dapat pahala. Jangan jadikan dia asas untuk orang menjadi porak-poranda, menjadikan orang bergaduh dan sebagainya. Jadi ini maksud Imam Ghazali, ya. Kata-kata beliau lebih daripada 800 tahun lalu membuktikan bagaimana suluhan ilmu yang Allah berikan kepada Imam Ghazali ini, sehingga beliau mampu menyelesaikan masalah umat banyak sekali walaupun beliau tidak hidup bersama kita di kurun ini. Lihatnya kata-kata beliau. Oleh itu, kurangi kenalan semampumu. Apabila kamu diuji dengan bertemu mereka di sekolah, di masjid, di pasar, di sebuah negeri, janganlah menghina seorang pun dari kalangan mereka, kerana kamu tidak tahu, boleh jadi ia lebih baik daripada kamu. Ini yang tadi dimaksudkan, bahawa orang yang bagi komen dalam Facebook ni kita tak kenal. Apakah dia jujur, apakah dia memang betul-betul study kes itu, ataupun dia merupakan seorang yang sengaja cari masalah, kita pun tak tahu. Maka bila kita komen, kita pun jadi terpalit dalam masalah yang sama. Maka gitulah, tuan-tuan, dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Maka jadikanlah orang ini, apabila dia melakukan kebaikan, sokonglah ia. Bila dia melakukan kesilapan, janganlah bersama-sama dengannya. Jangan pula kita melihat ke arah kelebihan dunia mereka dengan pandangan yang tinggi lalu membuatkan kita binasa, kerana dunia sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang ada dalamnya juga sangat hina. Jadi bila kita lihat penampilan orang tertentu dalam Facebook itu, dia pun menunjukkan kekayaannya, pemilikannya, harta bendanya, kemewahan yang dia ada, kita pun jadi kagum. Maka kita pun sokong apa yang dikatakan, padahal kata-katanya itu tidak betul. Ini akan memudaratkan dunia dan juga akhirat kita, maksud Imam Ghazali. Jadi berhati-hatilah kita dalam menyokong ataupun memberikan
membenarkan kata-kata yang timbul daripada satu pihak yang kita sifatkan sebagai kenalan. Dia bukan sahabat, dia kenalan. Kita kenal dia dekat Facebook, kita kenal dia dekat Instagram. Ni cerita Imam Ghazali buat tuan-tuan 800 tahun lalu tuan-tuan. Betapa Allah telah memuliakan imam ni dengan cetusan idea yang merangkumi, merentasi zaman. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Itu sementara rupa mari sama kita gunakan habatus sauda yang kami telah proses di dalam travel menjadi birka namanya. Ni tuan-tuan ada kesempatan dapatkan, ajaklah keluarga, ayah ibu untuk gunakan. Ini dia habatus sauda birka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah Ini saya kunyah. Alhamdulillah. Dr. Azia, ahlan wa sahlan. Sama jadi Moga Allah gunakan keberkatan doa kami untuk doktor seperti doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malaki wa waladaki wa wasi' fi dariki wa barik laki fima ataitaki. Allah berkatilah Dr. Azia dan semua yang menyambut ajar ini pada ini. Kurniakan untuk mereka keturunan, luaskan mereka pada rumahnya, kediamannya, dan kurniakan kepada mereka keberkatan atas segala yang dikurniakan Allah kepada kalian. Okey, jadi buku ni kita baca sama sebagai penghargaan kerana beliau telah mewakafkan buku ni pada teman-teman pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang berkesempatan boleh lihat metodologi pembawakan buku ni untuk dibaca sendiri dengan keluarga. Kerana pendekatan Imam Ghazali ni sangat mudah. Seperti yang saya gambarkan kaedah beliau ni. Terima kasih Dr. Naziah. Barakallahu fikum. Terima kasih Dr. Naziah. Jadi pendekatan Imam Ghazali ni, bacaan yang kita baca ni mudah, tapi Allah masuk ke dalam hati apa yang disebut oleh beliau. Saya teringat kepada tuan guru kami, Mufti Jordan yang terdahulu, Syekh Almarhum Dr. Noor Ali Saman Al-Qudha rahimahullah, antara ulama mazhab Syafi'i yang terbesar di negara Syam. Beliau pesan kepada kami supaya baca karya Imam Ghazali. Kamu akan dapati padanya satu benda yang kamu tak akan dapati pada orang-orang lain. Kajian-kajian beliau, keterusan hatinya, keikhlasannya dicurahkan dalam bentuk tulisan yang sangat hebat itu. Maka inilah saya ambil peluang. Malam ni kita khatam buku ni tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang telah ikut kuliah bersama saya, walaupun sebahagian saja, saya ijazahkan untuk sampaikan ilmu ni kepada anak-anak kita, keluarga kita, musrah orang bawah naungan kita, ya doktor, di hospital ke, di klinik ke. Buku ni mudah untuk sampaikan. Metodologinya sangat ringkas, sangat mudah sebab saya dapat ijazah buku ni daripada tuan guru kami, Dr. Noor Ali Saman Al-Qudha, yang telah meninggal dunia lebih 10 tahun lalu di Jordan. Baik. Kata Imam Ghazali lagi, selagi penduduk dunia menjadi mulia dalam hatimu, maka kamu telah menjadi hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, pada orang kaya itu punya cara hidup tidak menepati Islam, maka kita menjadi kagum dengan pembawakannya, kita lupa bahawa Allah SWT yang telah memuliakan ataupun menghinakan orang. Barangkali orang yang kita pandang mulia itu hina di sisi Allah SWT. Jadi jangan kita jadikan ukuran berdasarkan kepada kebendaan, kemewahan, pencapaian dunianya. Tapi penilaian di sisi Allah adalah akhirat. Kerana itu Imam Ghazali pernah berkata dalam Ihya Ulumuddin, serendah-rendah darjah faqih adalah dia meyakini bahawa dunia itu sangat buruk nak dibandingkan dengan akhirat. Serendah-rendah darjah seorang faqih di sisi Allah adalah dia meyakini akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Okey. Jadi pandangan Imam Ghazali terhadap dunia ni kita kena faham bahawa bukanlah beliau merendahkan dunia dan kata meninggalkan terus, tapi ambillah ia sekadar keperluan. Jangan jadikan ia matlamat dan tujuan. Baik, jangan sama sekali kamu menjual agamamu kepada mereka dan demi mendapatkan habuan dunia daripada mereka. Tiada orang yang melakukan sedemikian melainkan akan menjadi rendah di mata mereka, kemudian tidak mendapat sebarang habuan daripada mereka. Ya Allah, kata-kata ni sangat penting untuk kita hadamkan tuan-tuan. Amat penting untuk kita hayati. Bila kita menjual agama kita untuk mendapat habuan dunia dan juga sokongan daripada puak-puak yang kita nampak kaya ini, sebenarnya tidak beri apa-apa manfaat kepada kita. Maka orang yang ada, yang kita pandang tinggi ini akan menghina kita sebenarnya. Seperti yang berlaku tuan-tuan, satu kisah yang saya dengar ketika disampaikan dalam satu kuliah oleh Syekh Hasan di Masjid Nabawi, bahawa beliau bercerita di Saudi peristiwa ini berlaku. Ada satu kilang besar milik orang bukan Islam. Maka sengaja pemilik yang bukan Islam ni buat satu ujian kepada, buat satu imtihan kepada
pekerja-pekerjanya di kalangan orang Islam di Saudi itu. Dia berkata, saya hendak besok 1 Ramadan, masa tu hari terakhir Syaban, besok 1 Ramadan, saya tidak mahu ada pekerja saya yang berpuasa. Seandainya anda berpuasa, maka saya akan lucut jawatan, berhenti kerja dan tak payah kerja dengan saya lagi. Kerana orang yang berpuasa ni produktivitinya akan menurun, kata beliau. Maka pada keesokan harinya, 1 Ramadan, dia pun menghimpunkan staf-stafnya, pekerja-pekerjanya, berkata, siapa yang berpuasa duduk sini? Siapa tak puasa duduk sini? Maka ramailah yang tak puasa kerana menyahut seruannya itu yang berkata, siapa puasa jangan kerja dengan saya lagi, kerana produktiviti akan turun. Dia suruh yang tak puasa duduk belah kiri, puasa duduk belah kanan. Yang puasa ada berapa orang tuan-tuan? Yang tak berpuasa pun ramai. Maka pada hari itu tiba-tiba dia berkata terbalik. Oleh kerana orang ini mendengar kata-kata aku, tidak mendengar pada kata-kata Tuhan yang menyuruh puasa, maka orang yang tak berpuasanya semua saya bagi compensation, VSS, berhentilah kerja, tak payah kerja dengan saya. Asasnya mudah saja alasannya, kerana kalau dengan Tuhan memang kamu boleh menolak suruhannya, dengan saya tentulah lagi kamu tidak akan taat. Yang ini taat pada Tuhannya, tentu dia akan taat pada saya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu juga Syekh Hasan Abud ni bercerita tentang seorang perempuan yang malang. Iaitulah ketika dia berkawan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya, maka lelaki itu telah berkata kepadanya, kalau engkau benar-benar cintakan aku, sudilah kiranya engkau bersama dengan aku. Maka mereka pun melakukan buatan yang haram itu, berzina. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Perempuan itu menerima kata-kata lelaki tersebut untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, kerana menuruti suruhan teman lelakinya itu. Selepas mereka melakukan perbuatan yang haram itu, lelaki itu berkata kepadanya, oleh kerana engkau mendengar arahan aku dan tidak mendengar arahan Tuhan, maka engkau lah perempuan yang paling hina pada pandangan aku, mulai hari ini tiada apa-apa di antara kita. Maka perempuan itu pun tidak lagi, dia pun meninggalkan perempuan tersebut. Alangkah hinanya manusia yang menjadikan manusia sebagai Tuhan, yang menyembahnya, memujanya, mendewakannya, memandangnya lebih tinggi daripada Allah SWT. Ini kata Imam Ghazali. Jangan sesekali engkau menjual agamamu kepada mereka demi mendapat habuan dunia. Tiada orang buat demikian, melainkan dia akan menjadi rendah pada mata mereka dan tidak mendapat sebarang habuan daripada mereka. Dengar tuan, kata-kata yang sangat tepat dalam hidup ini. Ajarlah kita untuk menjadikan Allah SWT sebagai prinsip utama, pegangan utama, asas utama. Manusia itu nombor 2, nombor 3, tuan-tuan. Apabila mereka musuhimu, jangan balasnya dengan musuhan, kerana kamu tidak mampu bersabar untuk menimpakan hal yang sama ke atas mereka. Akhirnya dalam tindakan itu, agamamu akan hilang, kamu hanya akan menjadi penat sepanjang masa bersama mereka. Tepat kata Imam Ghazali. Kalau kita berperang dengan orang dekat Facebook, keyboard warrior ni tuan-tuan, panglima yang ada kat keyboard ni, yang punya kesempatan banyak untuk menulis benda-benda mengarut, benda-benda yang membuang masa, dia tak ada kerja katnya. Kita yang banyak kerja ni, kalau kita layan, kita akan penat tuan-tuan, kerana kita tidak punya kesempatan macam mereka. Maka kata Imam Ghazali, bila mereka muslim, jangan layan mereka, itu akan membuang masa kamu. Just unfollow je lah tuan-tuan. Tak payah kita melayan mereka. Jangan bergembira apabila mereka menghormatimu, menyanjungimu secara berdepan dan mempamerkan belas kasihan terhadapmu. Jika kamu mencari orang yang jujur dengan sikap itu, mungkin kamu hanya menyumpai 1 daripada 100. Jadi orang yang puji dan puja kita, yang daripada kalangan kenalan yang kita tak mengenali latar belakang ini, janganlah kita tertipu dengan pujian-pujian itu, kata Imam Ghazali. Baik. Jangan meletakkan harapan supaya pandangan mereka terhadapmu semuanya sama. Jangan hairan jika mereka mencacimu di belakang, dan jangan pula kamu menjadi marah. Jika kamu perhatikan, kamu dapati dirimu akan melakukan perkara yang sama terhadap rakan taulan dan kaum kerabat, bahkan terhadap guru dan kedua orang tuamu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kata Imam Ghazali yang sangat penting, kerana Imam Syafi'i pernah berkata satu masa dahulu, ridhan nas ghayatun la tudrak, bahawasanya kehendak manusia ni, restu manusia lah satu benda yang kamu tidak akan temui dalam hidup, kamu tak akan dapat. Bahawa semua orang akan berkata benda yang tidak kita susah untuk kita terima. Cerita macam cerita Luqman Hakim dengan anaknya lah tuan-tuan, kisah yang sangat masyhur itu. Luqman berjalan dengan anak lakinya. Setengah riwayat mengatakan bukan Luqman, orang lain, tapi ada mengatakan Luqman dengan puteranya. Anakku, yang aku tunjuk pada engkau apa pandangan manusia terhadap kita. Mereka pun menaiki keldai. Mula-mula ayah naik, engkau tarik. Lalu di hadapan sekumpulan manusia, manusia itu berkata, apalah pelik, ada pula bapa naik keldai, anak pula yang tarik. Dengar tu nak? Okay, sekarang tukar pula. Engkau naik, ayah tarik. Lalu di depan sekumpulan manusia lagi.
Maka kumpulan manusia kedua kata pula, apalah pelik orang ni, anak pula naik, bapak pula tarik. Manalah betul. Maka ayah kata, sekarang apa nak buat nak? Kita dua-dua naik atas keldai ni. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Naik atas keldai. Maka orang pun tegur lagi, kesian keldai. Lalu sekumpulan manusia yang ketiga, mereka berkata pula, lihat kesian kedai. Kedai dah kurus. Dua-dua ayah dengan anak naik. Macam mana? Mana pergi akal mereka? Tengok nak. Sekarang keduanya turun. Keduanya turun dan tak naik keldai tersebut. Lalu di hadapan manusia yang keempat pula, sekumpulan manusia yang keempat, kumpulan yang keempat pula berkata, apa tak menghargai nikmat? Ada kenderaan tak mau naik. Akhirnya, apa nak buat nak? Angkat pula keldai tu ke? La ilaha illallah wa. Maka inilah dia manusia. Kita akan menemui manusia dalam hidup ni dengan kata-kata mereka yang menyakitkan hati. Yang betul lah kita mengkaji, mengikut perintah Allah SWT. Lepas itu kita serahkan kepada Allah SWT. Wa ufawwidu amri ila Allah. Jangan pedulikan apa kata-kata manusia lagi. Pedulikanlah apa yang ada di sisi Allah SWT. Baik. Jadi kamu akan mengata mereka di belakang tanpa mengucapkan di hadapan mereka. Putuskanlah sifat tamakmu terhadap harta, kedudukan dan bantuan mereka, kerana selalunya orang yang tamak akan rugi kemudian hari. Orang yang tamakkan semua itu sebenarnya merupakan seorang yang benar-benar hina. Jika kamu minta bantuan seseorang lalu dia menunaikannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan ucap terima kasih kepadanya. Jika orang itu tidak membantumu, jangan pula mencelanya, jangan menghebohkan kekurangannya. Lantas perkara tersebut boleh menimbulkan musuhan dengannya. Jadilah orang seperti mukmin yang menerima kemaafan, namun jangan jadi seperti munafik yang hanya mencari kesalahan. Katakan, mungkin dia tidak mampu kerana alasan yang aku tidak ketahui. Jadi tuan-tuan dalam hidup ini jangan cari permusuhan dengan orang. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada zaman kerajaan Islam Bani Umayyah dulu, ketika Sultan ataupun Khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa itu ada seorang lelaki yang sangat kaya menjadi gubernur di kawasan, mungkin di Palestin ataupun di Asia Tengah, di bawah kepimpinan Sulaiman bin Abdul Malik ini, yang merupakan abang ipar kepada Umar bin Abdul Aziz. Maknanya di awal Islam, tuan-tuan. Ini kira-kira pada akhir kurun pertama hijrah. Jadi untuk tuan-tuan, akhirnya peristiwa ini berlaku sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 105 hijrah. Ini pada berlaku sebelum berakhirnya kurun pertama hijrah. Ada seorang bernama Ikrimah Al-Fayyad. Beliau ni merupakan gubernur di sebuah daerah. Beliau ni dipanggil Ikrimah Al-Fayyad. Fayyad ni maknanya seorang yang sangat generous, seorang yang sangat pemurah, dermawan, suka tolong orang. Ada seorang kawannya bernama Muawiyah bin Bishr. Ibn Bishr ni pula merupakan seorang usahawan yang kaya raya. Entah macam mana satu ketika Ibn Bishr ni buat satu pelaburan yang salah, tuan-tuan. Maka pelaburan itu menyebabkan perniagaannya lingkup, hutangnya keliling pinggang. Malangnya pada waktu itu kawan-kawannya semua meninggalkannya. Tinggallah Ibn Bishr ni dalam keadaan kemiskinan yang amat sangat. Selai sepinggang. Inilah usahawan, tuan-tuan. Itu sebab kita kena kesian pada tiga manusia. Yang pertama, tahu tak siapa? Orang kaya bila jatuh miskin. Yang kedua, pemimpin bila jadi orang kebanyakan. Yang ketiga, orang sihat bila jatuh sakit. Sihat kamai yang tiba-tiba sakit. Kesian dia, tuan-tuan. Kena kesian pada tiga manusia ni. Maka Ibn Bishr ni tiba-tiba jatuh miskin. Maka kawan-kawan meninggalkannya. Yalah, kasih kawan bila berpunya, bila berada kan. Maka tuan-tuan, akhirnya Ikrimah Al-Fayyad ni tahu tentang Ibn Bishr yang jatuh miskin. Dia adalah gubernur. Maka pada malam itu dia bersama dengan gulamnya, pembantunya, telah pergi ke rumah Ibn Bishr. Dia tahu jatuh miskin yang amat sangat ni, tuan-tuan. Padahal sebelum itu masa dia kaya, dia sangat pemurah macam Ikrimah juga. Maka Ikrimah yang merupakan politician ni pergi ke rumah Ibn Bishr pada malam itu dan membawa wang sebanyak 4,000 dinar. 4,000 dinar ni macam kita lebih kurang macam 4 juta lah, tuan-tuan. Dibawa ke rumah ini. Cerita dikemukakan oleh sebahagian daripada para ulama dalam kisah-kisah berkaitan dengan adab. Ini kerana berkaitan dengan adab, berkaitan dengan sastra. Seperti Al-Aqdul Farid, cerita ni dikemukakan. Begitu juga dalam kitab Al-Himmatul Aliyah. Jadi tuan-tuan, akhirnya Ikrimah ni datang ke rumah Ibn Bishr pada waktu malam dan dalam keadaan tutup muka semua, nampak biji mata dia dengan gulamnya, pembantunya. Sampai kat rumah Ibn Bishr yang telah jatuh miskin ni, diketuk pintu. Ibn Bishr pun keluar. Siapakah kau? Aku adalah seorang hantar sesuatu untuk engkau. Dia hantar nampaknya banyak, tuan-tuan, atas kuda ataupun untanya. Banyak nampaknya di atas beg yang besar.
harta tersebut dibawa. 4,000 dinar ni macam 4 juta tuan-tuan. Maka tanyalah Ibn Bishr kepada Ikrimah yang dia tak kenal kerana bertutup muka, batang hidungnya semua tak nampak muka itu. Siapakah engkau? Maka dia jawab, ana Jabir Atharatil Kiram. Jabir Atharatil Kiram ni bermaksud aku adalah penampal kepada kebocoran yang berlaku pada orang-orang kaya, orang-orang yang mulia. Maksudnya gini tuan-tuan, aku ni adalah penolong untuk meraihkan orang-orang mulia yang susah. Macam itulah. Kerana Ibn Bishr ni asalnya seorang yang mulia, yang kaya raya, tapi dia jatuh miskin. Maka aku datang untuk menampung kekurangan yang berlaku pada orang yang mulia. Jabir Atharatil Kiram dalam bahasa Arab ni kata. Jabir Atharatil Kiram. Kalau tuan-tuan pandai bahasa Arab, tuan-tuan type perkataan ni, keluarlah cerita Ibn Bishr dengan Ikrimah Al-Fayyad ini. Maka tuan-tuan, pada malam itu Ibn Bishr ni pun terkejut melihat banyaknya apa benda yang dibagi ni, tapi kegelapan malam menghalang dia dan isinya untuk mengetahui apa benda yang ada dalam beg dihantar itu. Keesokan harinya barulah mereka dapat buka beg itu dan melihat alangkah banyaknya kepingan dinar, wang emas yang diberikan tuan-tuan. 4,000 dinar tuan-tuan, banyaknya macam 4 juta kita. Allah bersyukurnya kami sujud syukur, dia cakap pada isinya, Allah siapalah orang baik malam tadi. Maka sekarang Ibn Bishr berjaya menyelesaikan semua hutang-hutangnya. Dan dia kembali segak balik semula lah. Jatuh miskin jadi kaya balik. Maka dia pun berjumpa dengan khalifah yang berada di Damsyik, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman bin melihat, Ibn Bishr mana engkau lama tak jumpa? Sulaiman bin Malik bertanya kepada Ibn Bishr, kata, tuanku saya sebenarnya jatuh miskin. Maka dia pun ceritakan pengalaman dibantu oleh orang tak dikenali. Maka Sulaiman bin Malik berkata, ya Allah, baiknya orang tu, siapalah dia Kalaulah kita dapat kenal dia, boleh bagi pada dia anugerah ke, bagi dia gantian ke. Tak apalah. Wahai Ibn Bishr, mulai hari ni aku lantik kau jadi gubernur dekat daerah kau. Dia pun pergi ambil tempat Ikrimah Fayyad yang merupakan gubernur yang bantu dia pada malam itu, yang tak menyatakan identiti dirinya. Cerita ni pelik tuan-tuan. Maka bila Ibn Bishr naik jadi gubernur di situ, dia pun macam kita kiranya macam memerangi fasad lah, memerangi corruption. Maka dia pun cari siapa yang buat corruption. Maka antara yang dia tengok punya harta banyak ialah Ikrimah itu, yang dulu jadi gubernur dekat daerah tersebut tuan-tuan, yang telah diturunkan dan dia naik di tempatnya. Pelik cerita ni tuan-tuan. Apa lagi? Maka Ibn Bishr pun mengambil tindakan terhadap orang yang dilihat memiliki harta banyak tanpa catatan daripada mana sumbernya itu. Ditangkapnya Ikrimah Fayyad ini di penjara tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Ikrimah ni pula tak berkata yang dia yang bantu Ibn Bishr sampai keluar daripada masalah kemiskinan dan juga kefakiran, hutang yang banyak yang dialami sebelum itu. Dia tak cerita. Kerana malam itu dia datang dengan keadaan bertutup mukanya, tak nampak wajahnya, nampak matanya saja. Tuan-tuan, maka berbulan-bulanlah Ikrimah Al-Fayyad telah pun di penjara, di jail tuan-tuan ni oleh Allah sekalian. La ilaha illallah. Tapi pada malam berlakunya dia hantar barang itu beberapa bulan sudah, ketika Ibn Bishr susah, dia hantar harta itu, dia keluar waktu malam. Maka dia pulang, dah tengah malam, isterinya pun tanya, abang pergi mana ni? Selalunya orang keluar pada waktu malam ni tak lain tak bukan buat benda maksiat ataupun ada satu benda disembunyikan daripada saya, mungkin berkahwin lain dan sebagainya. Maka dia berkata kepada isterinya yang merupakan sepupunya, orang Arab mereka banyak berkahwin sepupu, ini panggil Ibnu Banatul Am. Mereka berkahwin dengan sepupu sebelah ayah, biasanya gitu. Maka dia pun pujuk isterinya berkata, wahai isiku, demi Allah abang tak ada pun terlibat perkara haram dan abang pun tak ada isteri yang untuk sembunyikan daripada engkau sebagainya. Maka akhirnya dia terpaksa cerita. Dia kata pada isterinya, tolong simpan ceritanya, jangan cerita pada siapa pun. Maka ketika dia ditangkap atas tuduhan menyimpan wang yang banyak oleh gubernur yang baru yang mengambil tempatnya itu tuan-tuan, isterinya bersedih. Isterinya suruh salah seorang pembantunya untuk berjumpa dengan Ibn Bishr yang telah jadi gubernur. Wahai Ibn Bishr, saya ada perkara besar nak sebut, tapi izinkan saya berjumpa dengan tuan je, tak boleh ada siapa pun. Maka tuan-tuan, ketika pembantu itu berjumpa dengan Ibn Bishr, dia pun berkata, dia kata bukan begini, tak baik kalau begini, jaza'u Jabir Atharatil Kiram, takkanlah macam ni balasan kepada orang buat baik. Maka terkejutlah Ibn Bishr, barulah dia tahu dan dia teringat bahawa agaknya yang dipenjarakan itu yang membantu dia keluar daripada masalah kemiskinan tuan-tuan. Dia pun kelam kabut, dia pergi ke penjara dan dia minta dikeluarkan Ikrimah Al-Fayyad yang dia penjarakan tu tuan-tuan. Dan dia bersungguh-sungguh bertanya Ikrimah Fayyad. Ikrimah Fayyad tak mengaku.
inilah sikap orang sebelum kita tuan-tuan ni. Mereka buat baik, kebaikan, mereka tak ada hebah-hebahkan. Kerana pada mereka, biarlah Allah saja yang tahu. Dengan cerita ni saya menamatkan kuliah pada malam ni tuan-tuan ni. InsyaAllah malam esok kita akan mula tafsir surah yang baru. Tuan-tuan ada cadangan surah apa kita nak tafsir semula? Dah 2 malam kita bawa bab yang berbeza, tak bawa bab tafsir. Maka kalau tuan-tuan ada peluang untuk kita buka cadangan dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan, tolong bagi cadangan. Apa-apa surah yang tuan-tuan nak cadangkan bagi saya meneroka dan kita bincang bersama mulai malam esok insya-Allah. Okey, dan esok kita akan start buat kuis balik semula. Terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa panjangkan video ni kepada teman-teman kita lain. Moga padanya ada pahala, ada sebab untuk mengajak manusia kepada ketaatan, kepada amal soleh. Dan bagi sama tuan-tuan, kita beramal dengan satu doa yang Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam. Doa ni saya dah ajar banyak kali. Anda terlupa, tolong amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kesucian diri, dan aku mohon padamu kekayaan. Jadi setakat ini saya dulu. Kita berhenti pada muka surat 142 dari kitab Bidayatul Hidayah. Bagi tuan-tuan yang telah miliki, kita dah menuju ke penghujung kuliah tasawuf kita daripada kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Ghazali. Ada tuan-tuan minat untuk mendapatkannya, jangan lupa hubungi Zahazan Travel. Dan nombor telefon ada tertera di bawah. Tuan-tuan boleh WhatsApp. Nanti Ustaz Faiz dan juga pegawai-pegawai yang akan bantu tuan-tuan. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan bahawasanya ibadah korban kita nak tutup dah ni. Bagi siapa yang nak melakukan ibadah korban, tolong jangan terlambat. Kami masih ada kekosongan sikit je lagi di Sudan, di Mekah, di Yaman dan juga di Syria. Jadi bantulah umat Islam di Yaman, di Suria, di Syria yang sedang berperang, yang mereka walaupun dah habis perangan tapi banyak lagi yang belum bekerja, suami mereka mati syahid dan sebagainya, susah nak dapat kerja. Mari kita bantu mereka tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak melakukan ibadah korban, kami sangat galakkan. Akikah pun boleh. Akikah dengan korban ni lebih kurang sama lah tuan-tuan. Kalau ada 7 bahagian daripada seekor lembu atau seekor unta, andai satu daripadanya merupakan akikah, yang 6 lagi merupakan korban, boleh lakukan demikian mengikut fatwa jumhur para ulama. Jadi bagi tuan melakukan ibadah korban dan juga akikah, beritahu kepada kami, hubungi Zahazan Travel. Tinggal sedikit saja bahagian yang tinggal. Kami pun bila dah tutup nanti susah nak buka balik tuan-tuan. Pasal nak kena genapkan. Kalau seekor unta kena ada 7 bahagian. Kalau satu yang terakhir nanti sukar nak cari lagi 6. Jadi tolong segera bagi mereka yang melakukan ibadah korban, beritahu pada ayah ibu kita, adik-adik kita, Zahazan Travel mengendalikan. Korban dan juga akikah tuan-tuan lah amanah di atas bahu kami. Sekian saja tuan-tuan. Kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Kita tamatkan kuliah pada malam ni dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tuan-tuan, andai tuan-tuan pada waktu cuti yang panjang anak-anak kita pada hari ini, kami Telaga Biru menerbitkan buku-buku untuk darjah 1 sampai darjah 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 bukan sahaja bahasa Arab dan pendidikan Islam, malahan matematik, sains, geografi, sejarah, semuanya ada. Dan yang terbaru, kita terbitkan buku-buku untuk jawi dan juga khat, dan juga belajar Quran dengan cepat mengikut kaedah Al-Matin. Dapatkan tuan-tuan, ziarahlah ke telagabiru.com.my. Order online kami hantar ke rumah insya-Allah. Mudah-mudahan cuti panjang ini ada aktiviti untuk anak-anak kita menggarap dan juga memahami ilmu, mengamalkannya. Dan saya amat galakkan tuan-tuan untuk memantau fardu ain anak-anak tuan-tuan dalam kitab yang kita terbitkan, namanya Kem Bestari Salat. Kem Bestari Salat 1 dan 2 sangat penting untuk anak-anak kita di peringkat sekolah rendah, tahap 1 dan tahap 2. Pastikan bagaimana mereka belajar wudu, mereka belajar semayang, mandi junub bagi yang perempuan yang telah baligh itu. Maka sangat penting tuan-tuan dapatkan Kem Bestari Salat 1 dan 2 untuk anak-anak sekolah rendah, supaya kita dapat pantau fardu ain mereka. Kadang-kadang ibu ayah tak boleh berat padahal mereka telah baligh, maka takut nanti semayang mereka tak sah tuan-tuan. Kita berdosa di sisi Allah. Jadi silibus ini sangat penting untuk kita pantau anak-anak kita tentang fardu ain mereka. Dan kita sendiri pun boleh buat muhasabah terhadap kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah menerusi ibadah fardu ain ini tadi. Dapatkan Kem Bestari Salat dari telagabiru.com.my. Order secara online. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi esok insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ada cadangan surah yang berkaitan untuk kita mula explore pada malam esok insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.